Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Apa khabar Ustaz? Ucapkan pada semua pelajar edukasi sekalian, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya, ya. Walaupun sekarang ni kita berada dalam rumah masing-masing, namun tugas kita sebagai seorang pelajar tidak dapatlah kita tinggalkan terus, kerana ini adalah merupakan kewajipan kepada kita lah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung semula pengajian kita yang telah tertunda beberapa ketika, dan pada kali ini kita akan masuk pada satu tajuk baru di dalam bidang sirah dan tamadun Islam, iaitu tajuk pembukaan Kota Makkah. Sebenarnya tajuk ini adalah merupakan lanjutan daripada tajuk sebelum ini, iaitu tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita masih ingat, antara isi yang boleh kita petik daripada kisah ketika termeterainya satu perjanjian antara muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bersama dengan orang-orang musyrikin Makkah pada ketika itu. Ada beberapa perkara yang perlu dilihat, terutama sekali adalah kronologi sebelum termeterainya perjanjian peristiwa Hudaibiyah. Pada kali ini kita tidak akan membahaskan tajuk ataupun perincian perjanjian Hudaibiyah untuk sekali lagi, kerana tajuk ini pun telah disentuh sebelum ini. Cumanya kalau kita boleh ambil beberapa poin-poin penting yang berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah ini, yang menjadi pencetus kepada kejayaan, akhirnya satu kejayaan kepada muslimin, orang Islam yang di bawah pimpinan Rasulullah SAW, yang berjaya akhirnya membuka semula kota Mekah dan mengambil semula kota Mekah daripada cengkaman orang kafir Quraisy pada ketika itu. Antara poin-poin yang kita boleh lihat ialah seperti mimpi Rasulullah SAW, ya. Kalau kita masih ingat, mimpi Rasulullah SAW semasa berada di Madinah, baginda bermimpi baginda memasuki Masjidil Haram dan kemudian mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Tatkala peristiwa ini disampaikan kepada para sahabat, mereka semua berada dalam keadaan gembira, kerana setelah sekian lama mereka berada di negeri orang ataupun di negara orang, akhirnya mereka yang mana mereka ini boleh dikatakan terusirlah daripada negeri ataupun negara mereka sendiri, dapat balik semula ke kampung halaman mereka di Makkahul Mukarramah. Jadi bila para sahabat mendengar berita ini, mereka bergembira dengan mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Itu adalah antara poin yang kita, kalau kita boleh flashback sedikit berkenaan dengan tajuk pembukaan kota Mekah ini. Kemudian mereka bergerak ke Mekah dengan berniat untuk melaksanakan umrah dengan keadaan pedang yang tersarung, mana tidak berniat untuk melakukan sebarang pencerobohan ataupun berniat untuk melakukan sebarang peperangan pada orang musyrikin Makkah yang ada pada ketika itu. Sesampai saja mereka di satu tempat, kedatangan mereka ini telah pun diketahui oleh musyrikin Makkah dan dihalang. Namun atas kebijaksanaan Rasulullah SAW, baginda telah menggunakan jalan lain untuk melalui dan untuk sampai ke Makkahul Mukarramah. Dan sebelum sampai lagi ke Makkahul Mukarramah, telah berlakulah beberapa peristiwa di mana orang kafir Quraisy menghantar perwakilan mereka untuk mengintip ataupun bertanya kepada rombongan ini tadi, apakah tujuan sebenar kedatangan mereka. Setelah diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, tujuan kedatangan mereka adalah semata-mata untuk melaksanakan umrah, dan banyak lagi lah peristiwa selepas itu di mana akhirnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memutuskan perwakilan daripada pihak baginda sendiri, iaitu beliau memutuskan sahabatnya Saidina Uthman bin Affan untuk bertemu dengan orang musyrikin Mekah bagi menyatakan tujuan kedatangan mereka. Namun kalau kita masih ingat lagi, Uthman telah pun ditahan oleh orang musyrikin Mekah, dan berita ura-ura ataupun kita kata kabar-kabar angin berkenaan tentang beliau telah pun dibunuh oleh orang musyrikin Mekah telah tersebar sampai ke pengetahuan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dek kerana peristiwa tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil bai'ah ataupun janji sumpah taat setia daripada rombongannya yang bersama dengan baginda tersebut, yang mana bai'ah ini dinamakan sebagai bai'ah Ridwan, kalau masih ingat. Setelah mengetahui tentang begitu kita kata kental ataupun begitu bertekad dan bersemangatnya para sahabat yang bersama Rasulullah SAW ini tadi, timbul kegentaran di hati musyrikin Mekah. Akhirnya mereka menghantar perwakilannya daripada pihak mereka, iaitu Suhail bin Amr. Dan apakah tujuan kedatangan Suhail bin Amr ini? Tidak lain tidak bukan adalah untuk memeterai satu perjanjian, yang akhirnya perjanjian inilah yang dinamakan sebagai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Kalau kita masih ingat, antara isi perjanjiannya, Rasulullah SAW pada tahun tersebut tidak dibenarkan masuki Mekah, cuma akan diberikan kebenaran untuk masuki kota Mekah pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Dan tempoh berada di Mekah pula adalah sesingkat selama 3 hari sahaja. Tidak boleh membawa senjata yang kecuali pedang yang bersarung, dan orang Quraisy pula tidak dibenarkan untuk mengganggu kedatangan rombongan ini tadi. Itu antara isi kandungannya. Kemudian antara lain perjanjian yang termeterai antara kedua pihak ini tadi adalah tidak boleh melakukan sebarang peperangan selama dalam tempoh 10 tahun. Maksudnya gencatan senjata selama tempoh 10 tahun. Dan mana-mana pihak yang berkaitan di antara kedua belah pihak ini, sama ada di kabilah, puak-puak tertentu pun tertakluk di atas perjanjian ini tadi. Dan antara lain juga isi kandungan perjanjian itu ialah orang Makkah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan semula ke Makkah, dan sesiapa yang lari dari Madinah ke Makkah tidak perlu dikembalikan. Itu antara isi kandungan yang seberingkas. Cuma pada hari ini kita akan lihat kepada peristiwa pembukaan kota Makkah ataupun Fathu Makkah. Tapi sebelum kita masuk pada tajuk ini, ada satu peristiwa yang menjadi pencetus ataupun menjadi punca kepada terhasil ataupun berjayanya peristiwa pembukaan Fathu Makkah ataupun pembukaan Makkah ini tadi. Apakah dia peristiwanya? Peristiwanya ialah kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah. Ya, dua kabilah ini adalah merupakan dua kabilah yang berada di Makkah, dan mereka ini adalah dua kabilah yang sering bermusuhan. Ya, saya ulang, kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah. Kabilah Bani Khuza'ah ini mereka mengikat janji setia dengan Rasulullah SAW. Itu kabilah Bani Khuza'ah. Manakala kabilah Bani Bakar pula mereka mengikat janji setia, perjanjian setia dengan pihak musyrikin Mekah. Jadi berdasarkan perjanjian ini tadi, kedua belah pihak ini sepatutnya tidak boleh berperang dalam tempoh 10 tahun. Namun apa yang terjadi pada suatu malam di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah telah mengetuai sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar ini tadi dan juga musyrikin Mekah menyerang Bani Khuza'ah yang pada ketika itu sedang berada di Al-Watir. Beberapa orang kabilah Bani Khuza'ah terbunuh. Bahkan sebahagian daripada mereka dibunuh di kawasan Tanah Haram. Jadi Amr bin Salim Al-Khuza'i segera menuju ke Madinah untuk memaklumkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, kerana peristiwa ini telah melanggar isi perjanjian Hudaibiyah.
Kerana kalau kita lihat antara isi kandungan perjanjian Hudaybiyah adalah 10 tahun gencatan senjata. Tapi apa yang berlaku di antara pihak Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini telah mencabuli isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Rentetan daripada peristiwa tersebutlah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bergerak bersama dengan para sahabat ke Mekah bersama dengan tentera-tenteranya yang berjumlah 10,000 orang tentera. Dan baginda telah melantik Abu Rahmi Al-Ghifari sebagai namanya Abu Rahmi Al-Ghifari, dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Maknanya sementara Rasulullah SAW dengan 10,000 orang tentera ini tadi bergerak menuju ke Makkahul Mukarramah, baginda telah mewakilkan seorang yang dinamakan Abu Rahmi Al-Ghifari sebagai pengganti sementara untuk menjaga ataupun melakukan menjadi ketua sebagai urus tadbir di Madinah. Di Marrah Zahran, nama tempat Marrah Zahran, pasukan tentera Islam ini kemudian telah berhenti berehatlah. Dan Rasulullah SAW juga telah mengarahkan 10,000 orang tentera ini tadi untuk menyalakan 10,000 unggun api. 10,000 unggun api. Dalam pada ketika itu juga di pihak musyrikin Mekah, seorang tokoh yang bernama Abu Sufyan telah melakukan tinjauan terhadap pasukan tentera Islam ini tadi. Kedatangan pasukan tentera Islam ini telah dapat diketahui oleh pihak musyrikin pada ketika itu, dan Abu Sufyan sebagai ketua kepada pasukan yang akan berisik kedatangan mereka ini tadi ataupun meninjau kedatangan rombongan ini tadi ataupun tentera muslimin yang ketua Rasulullah SAW daripada Madinah ini tadi. Dalam pada ketika Abu Sufyan ini melakukan peninjauan, dia telah terserempak dengan Al-Abbas. Jadi lalu Al-Abbas ini kemudian dia membawa Abu Sufyan ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW, kita maklumlah Rasulullah SAW ini seorang yang mempunyai akhlak yang tinggi, berhemah, seorang yang perkataan yang boleh melenturkan hati orang dengan percakapan baginda yang penuh berhikmah. Akhirnya Abu Sufyan ini membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Ya, Rasulullah SAW sangat-sangat menghargai pengislaman yang dilakukan oleh Abu Sufyan ini dan berjanji untuk memberikan jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Okey. Itu seterusnya pada pagi Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi selepas 10 hari permulaan perjalanan tentera muslimin selama 10 bulan tadi yang diketuai oleh Rasulullah SAW, baginda meneruskan perjalanan ke Makkah, dan kehadiran mereka ini telah menyebabkan musyrikin Makkah terkejut. Tak disangka-sangka kehadiran atau kedatangan rombongan ini tadi. Jadi Abu Sufyan sebagai seorang tokoh yang agak dihormati juga pada ketika itu telah mengumumkan kepada musyrikin Mekah supaya berlindung di rumah masing-masing, berlindung di rumahnya ataupun berlindung di rumah masing-masing ataupun di dalam Masjidil Haram. Ini adalah untuk tujuan menjaga keselamatan masing-masing. Maknanya pasukan tentera Islam pada ketika itu sedang bersedia untuk menggempur orang musyrikin Mekah disebabkan mereka telah melanggar perjanjian yang termeterai sebenarnya, itu perjanjian Hudaybiyah. Apabila Rasulullah SAW sampai di Zultuwa, satu nama tempat Zultuwa, Rasulullah SAW telah membahagikan tentera Islam ini kepada 4 pasukan di bawah 4 orang panglima. 4 orang panglima tadi ialah Rasulullah SAW sendiri, yang kedua
Khalid bin Al-Walid yang pada ketika itu telah memeluk agama Islam, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pasukan tentera Islam ini telah dipecahkan kepada 4 pasukan. Setiap pasukan ini akan masuk ke kota Mekah, melalui jalan yang berbeza. Ketika mereka dalam pergerakan untuk, kita kata macam merempuhlah orang musyrikin Mekah ini, tiada sebarang pertentangan ataupun penentangan berlaku daripada pihak musyrikin Mekah, kecuali pasukannya dipimpin oleh Khalid Al-Walid lah. Mungkin itulah sahaja kesempatan yang ada pada mereka untuk melakukan penentangan, di mana kala 3 pasukannya selebihnya pula mereka tidak cukup bersedia, di mana pasukan tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid ini telah dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah, hingga menyebabkan 2 orang sahabat gugur syahid, manakala 12 orang musyrikin Mekah pula terbunuh. Itulah antara, kita kata ada satu konteks lah, ada satu pertempuran yang berlaku lah daripada 4 pasukan yang masuk ke kota Mekah ni tadi, yang nak memasuki kota Mekah tadi. Hanya 1 pasukan sahaja yang mendapat tentangan daripada mungkinlah tentera pihak musyrikin Mekah, dan selebihnya pula tidak ada mendapat sebarang tentangan. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah 630 Masihi, Mekah akhirnya berjaya dibuka. Maknanya akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat telah berjaya menakluki semula Makkahul Mukarramah, yang menjadi satu titik permulaan kepada kekuatan umat Islam pada ketika itu. Selepas sahaja Rasulullah SAW berjaya mengambil alih ataupun membuka semula kota Mekah ini di bawah taklukkan baginda sebagai ketua umat Islam, pertama apakah yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah baginda menegakkan syiar Islam sebagai menandakan tanda kesyukuran di atas kemenangan ini tadi. Maka Rasulullah SAW dengan sahabat telah menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad, dan pada ketika itu juga mereka telah melakukan satu tindakan untuk memusnahkan patung-patung berhala yang berada di sekeliling Kaabah yang berjumlah sebanyak 360 kesemuanya. Dan baginda telah mengarahkan seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pada ketika itu untuk melaungkan azan di Kaabah. Selain daripada itu juga Rasulullah SAW telah menghantar beberapa orang pasukan di sekitar Mekah untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di Nahlah, berhala Uzza di Nahlah, berhala Suwa' di Rihat, berhala Manat di Mushalan. Selain daripada itu, langkah kedua yang diambil oleh Rasulullah SAW ialah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu baginda menyeru sekalian musyrikin Mekah yang berada pada ketika itu untuk memeluk agama Islam, agama yang menjamin keselamatan mereka, dan mengambil bai'ah dengan beberapa orang penduduk Mekah yang berada di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, tidak berzina dan membunuh anak. Baginda juga telah menguruskan pentadbiran Makkah, di mana antara isi atau poin penting yang kita boleh ambil dalam sudut pengurusan tadbir Makkah yang diambil alih oleh Rasulullah SAW ini ialah baginda mengekalkan pengurusan kunci Makkah ini kepada Utsman bin Talhah, dan baginda memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian daripada Masjidil Haram. Seterusnya Rasulullah SAW juga telah memaafkanlah kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah SAW mengisytiharkan kemaafan pada musyrikin Mekah yang pernah menentang baginda
dan mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Makna di sini ialah tidak berlaku sebarang tindakan kekerasan daripada pihak umat Islam terhadap orang-orang yang pernah melakukan penindasan, menentang, menghina dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap muslimin atau yang di bawah di bawah jagaan ataupun di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Itu antara beberapa perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sebalik semua peristiwa ini tentu sekali ada beberapa faktor-faktor ataupun punca yang menjadi kekuatan dan menyebabkan kejayaan pada pembukaan kota Mekah ini. Pertama sekali adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mimpi yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW tatkala sebelum peristiwa perjanjian Hudaybiyah tersebut, di mana Rasulullah SAW pernah bermimpi akan memasuki semula Masjidil Haram, kemudian dan mengambil kunci Kaabah tersebut, kalau kita masih ingat. Itu antara faktor kejayaan pembukaan kota Mekah tadi. Pertama sekali ialah petunjuk daripada Allah SWT telah bagi macam hint kepada Rasulullah SAW bahawa peristiwa menakluk semula kota Mekah ini adalah satu peristiwa yang pasti akan berlaku. Yang kedua ialah strategi Rasulullah SAW. Jadi antara kekuatan ataupun kebijaksanaan yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini adalah kebijaksanaan baginda mengatur strategi untuk menakluki semula kota Mekah ini. Perancangan pembukaan kota Mekah ini secara rahsia dilakukan secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Baginda juga telah menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa takut dan kegerunan kepada pihak musuh. Dan baginda telah membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang memasuki Mekah daripada arah yang berbeza. Itu strategi yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, faktor kejayaan yang ketiga ialah tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Kesatuan tentera bawah panji Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ini tanpa mengira perbezaan suku, kaum dan kabilah. Mereka bersatu hati, bersama-sama bangkit untuk berjuang membela agama di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bantahan seperti pasukan Az-Zubair Al-Awwam yang masuk ke Makkah melalui dataran tinggi dan berhenti di Al-Hujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah SAW sampai kepada mereka. Tengok, kita boleh lihat di sini bahawa mereka mempunyai satu sikap kepatuhan yang tinggi terhadap arahan-arahan ataupun perintah yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat, musyrikin Mekah pada ketika itu sebenarnya semakin bertambah lemah. Banyak pemimpin-pemimpin Quraisy yang berpengaruh sebelum ini kemudian telah meluk agama Islam, seperti Khalid bin Al-Walid dan juga Abu Sufyan. Ini antara tokoh-tokoh yang kita katakan mempunyai pengaruh yang kuat jugalah. Tetapi disebabkan kedua tokoh-tokoh ini tadi telah memeluk agama Islam, jadi orang musyrikin Mekah pada ketika itu seolah-olah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk meneruskan agenda mereka, kerana orang-orang kuat yang selama ini menjadi tulang belakang pada penentangan mereka telah akhirnya mendapat hidayah dan memeluk agama Islam. Sebagian membesar Mekah kebanyakannya telah mati sebelum pembukaan kota Mekah, seperti Abu Jahal, seorang musuh Islam yang sangat terkenal seperti Abu Jahal, telah terbunuh semasa pertempuran. Dan tidak semua musyrikin Mekah bangkit untuk menentang kemarahan tentera Islam. Jadi itulah antara faktor kejayaan yang menjadi penyebab kepada
terhasilnya ataupun terwujudnya pembukaan kota Mekah ini tadi. Jadi sebenarnya kelas tajuk ini memberikan kepada kita satu pengajaran yang besar pada kita sebagai umat Islam, iaitu dalam mana kita ingin menjadi seorang Islam, kita hendaklah menjadi seorang Islam yang patuh dan taat kepada agama kita dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh ikutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seterusnya, untuk menjadikan umat Islam ini dipandang tinggi, kita hendaklah menampilkan akhlak mulia seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika kedatangan Abu Sufyan, sekalipun pada ketika itu Abu Sufyan melakukan tinjauan, tetapi tinjauan ini akhirnya membuka mata hati Abu Sufyan untuk memeluk agama Islam. Dan terbukti juga ketika Rasulullah SAW telah berjaya menakluki kota Mekah, baginda tidak mengambil tindakan untuk membalas dendam terhadap orang-orang musyrikin Mekah yang pernah menyakiti baginda dan para sahabat. Sebaliknya, mereka diberikan jaminan keamanan selama mana mereka mentaati arahan-arahan ataupun perintah yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cukup setakat itu sajalah tajuk kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan anda semua boleh faham, dan sekiranya ada sebarang persoalan bolehlah dimajukan pada saya secara personal lah, khususnya kepada pelajar saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.